Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Sudah bersedia ke anda untuk menghadapi peperiksaan pada hari Isnin ini, kertas semester 1? Okay, hari ini saya akan berikan tip-tip penting. Okay, bagaimana menjawab apakah kelemahan-kelemahan yang biasa dilakukan oleh calon-calon ketika menjawab soalan di semester pertama. Jadi, teruskan bersama saya, Suka Sensei. Okay, bila kita menjawab soalan, pelajar perlu baca semua soalan. Kita ada 6 soalan. Baca soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6. Dan kita pilih 4 yang terbaik untuk menjawab 4 daripada 6 soalan yang diberikan. Dan kena ingat, bila kita menjawab 4 soalan, kita hanya diberi masa 2 jam untuk menjawab 4 soalan. Jadi setiap satu soalan mengambil masa 30 minit. Jadi perlu rancang masa dengan sebaik mungkin untuk memastikan kita memberi jawapan yang seimbang. Soalan nombor 1, soalan nombor 3, soalan nombor 5 ataupun soalan 6 yang kita jawab. Jadi pastikan kita menjawab 4 soalan dalam masa 2 jam dan setiap soalan itu 30 minit. Ini untuk memberikan dan kita menjawab berdasarkan pada apa soalan tanya, iaitu kehendak soalan. Penting baca semua soalan dan pilih 4 yang terbaik yang kita menguasai soalan tersebut. Ini bukan 4 yang kita suka, tetapi 4 yang kita mengingat ataupun kita menguasai fakta yang diperlukan dan kita memahami kehendak soalan itu sebaik yang mungkin, dan jawablah berdasarkan kepada tugasan yang diberikan. Setiap soalan mengandungi 4 perkara. Pertama, tugasan. Kedua, kehendak soalan ataupun isu ataupun pokok persoalan yang ditanya. Itu yang dikatakan sebagai kehendak soalan. Yang ketiga, latar masa. Bila sesuatu luang lingkup soalan itu ditanya. Dan juga yang keempat adalah latar tempat. Itu tempat di mana kajian itu ataupun persoalan itu dinyatakan. Jadi 4 perkara penting dalam soalan ini mesti difahami secara mendalam. Okay, dari segi tugasan, kehendak soalan ataupun isu ataupun pokok persoalan. Kedua, dari segi latar masa, abad ke-14 ke 15 ke 16 dan sebagainya. Juga dari segi latar tempat, di England, di Jepun, di Jerman, Perancis dan sebagainya. Okey, itu perkara penting yang mesti kita kuasai ini sebelum kita menjawab sesuatu soalan. Okey, yang kedua, kita perlu faham dari segi latar masa. Okey, apakah itu latar masa? Dia adalah skop. Bila mula, bila berakhir. Abad ke-16 hingga abad ke-17 misalnya. Sebelum Perang Dunia Pertama, selepas Perang Dunia Pertama, contoh. Okey, proses. Ini dari segi prosesnya. Okey, proses penyatuan, contoh. Proses pembinaan negara bangsa. Okey, prosesnya bila mula, bila berakhir. Okey, berlaku dalam tempoh masa atau 2 tarikh. Dari bila sampai bila, abad ke-16 hingga abad ke-18 contoh. Okey, dari selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama sehinggalah berlakunya Perang Dunia Kedua contoh. Okey, itu menggambarkan latar masa atau skop kepada persoalan ataupun isu yang dinyatakan tadi. Di mana, bila, maksudnya merujuk kepada time frame, jangka masa ataupun peristiwa yang berlatar belakangkan kepada isu ataupun persoalan yang dinyatakan dalam soalan. Jadi kita kena faham betul-betul dari segi latar masa ini. Jadi untuk membolehkan kita memberi pengenalan yang baik dan juga penutup yang sesuai, dan juga kita berujahan ataupun isu yang kita berikan, skopnya tidak lari daripada latar masa yang dinyatakan. Okay, itu perkara yang penting pelajar. Ini dalam membolehkan kita menjawab suatu soalan dan kita mendapat markah yang baik. Perkara ketiga yang penting kita kuasai adalah latar tempat. Apa yang dimaksudkan dengan latar tempat? Iaitu skop lokasi. Ini dari segi lokasi. Di mana tempat itu? Di Jepun ke? Di England ke? Okay? Ataupun di Perancis, di Amerika. Itu adalah skop tempat. Ataupun lokasi. Contoh soalan STPM tahun 2017. Terangkan ciri-ciri kemajuan masyarakat industri di England pada abad ke-19.
Jadi terangkan itu adalah tugasan. Ciri-ciri kemajuan masyarakat industri adalah isu yang dinyatakan ataupun kehendak soalan. Skop tempatnya adalah England. Ini kalau kita ciri-ciri masyarakat industri di Jerman, maksudnya skopnya adalah Jerman. Latar masanya abad ke-19. Okey, itu perkara penting. Pelajar kena baca betul-betul soalan dan kenal pasti dari segi latar tempatnya di England ataupun di Jerman ataupun di Belanda, di Perancis dan sebagainya. Jadi kita kena faham betul-betul di mana lokasinya. Itu yang merujuk kepada latar tempat ni yang ada dalam sesuatu soalan. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan. Sejauh manakah? Sejauh manakah ada dua benda. Pertama, sejauh manakah itu merujuk kepada sedalam mana. Sejauh manakah kedalaman isi, iaitu zaman, contoh zaman pencerahan. Nyatakan pandangan tentang sesuatu perkara, memberi penilai kepada soalan yang diajukan. Contoh soalan STPM tahun 2013. Sejauh manakah zaman pencerahan pada abad ke-18 Masihi membawa perubahan lanskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah? Ini merujuk kepada sejauh manakah itu sedalam mana. Sedalam mana zaman pencerahan itu membawa perubahan lanskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Itu pelajar kena faham. Maksudnya ada satu saja isi, iaitu zaman pencerahan. Bagaimana zaman pencerahan itu membawa kepada perubahan lanskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Sebagai contohnya. Faham pelajar? Ini adalah soalan yang sukar. Ini sebab dia hanya memerlukan pelajar memberikan kedalaman isi. Itu hanya satu isi yang merujuk kepada zaman pencerahan. Dikaitkan zaman pencerahan itu dengan perubahan yang berlaku. Apa di zaman pencerahan? Apa yang berlaku dalam zaman pencerahan? Ini yang menyebabkan berlakunya perubahan lanskap politik di Eropah, menyebabkan perubahan ekonomi di Eropah, menyebabkan perubahan sosial di Eropah. Okay, itu yang dikatakan sebagai sejauh manakah jenis yang pertama. Okay, merujuk kepada kedalaman satu isi yang dinyatakan, iaitu zaman pencerahan ataupun enlightenment. Jelas pelajar? Okey pelajar, contoh yang kedua. Sejauh manakah juga merujuk kepada sejauh manakah jelaskan isi utama yang diberikan. Satu isi yang utama dinyatakan. Kemudian baru kita beli faktor-faktor lain. Contoh soalan ya. Sejauh manakah perbezaan ideologi? Itu adalah faktor utama. Menjadi faktor utama berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Jadi satu faktor yang diberikan iaitu perbezaan ideologi. Jadi kita jelaskan apa dikatakan sebagai perbezaan ideologi. Okay, sebaik yang mungkin kita jelaskan, sedalam yang mungkin. Namun begitu, terdapat faktor lain yang menyebabkan berlakunya Perang Dingin, menyebabkan berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Jadi pelajar kena faham itu. Ini menyebabkan berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Satu faktor adalah perbezaan ideologi. Namun begitu, terdapat faktor lain yang menyebabkan berlakunya Perang Dingin selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Jadi itu yang perlu kita jelaskan. Mungkin ada banyak faktor, bukan hanya perbezaan ideologi. Ada faktor lain yang membawa kepada Perang Dingin tersebut. Tapi bila kita menjawab esei dalam masa 30 minit, bukan kita nak memberi 10 isi, 20 isi, 5 isi, 4 isi. Tidak. Ini kita hanya memberikan jumlah isi berdasarkan kepada masa yang diperuntukkan kepada kita cuma 30 minit. Dan kita perlu huraikan isi itu sedalam yang mungkin, yang dipanggil tahkulan. Sebenarnya bukan jumlah isi yang dipentingkan, tetapi kedalaman isi. Ini kedalaman isi. Bagaimana kita menghuraikan sesuatu fakta itu. Ni dari segi huraiannya, contoh yang relevan yang diberikan.
Ini huraian lanjutan dan sebagainya. Okay, itu yang penting. Ini bila kita memberi sesuatu ulasan kepada fakta yang nak kita huraikan. Itu yang saya katakan sebagai kita berdialog dengan jawapan. Kita berdialog dengan soalan. Kita menjawab dan kita memberi kefahaman kepada pemeriksa yang memeriksa kertas kita itu. Okay, itu yang sangat penting para pelajar kena bezakan. Jadi sejauh manakah dalam soalan yang berbentuk tugasannya sejauh manakah, ada dua benda. Pertama, ditunjuk sedalam mana, dan yang kedua berkaitan dengan ada faktor lain. Bukan satu faktor, tapi ada faktor lain. Ini yang menyebabkan berlakunya sesuatu perkara ataupun isu yang dinyatakan dalam kehendak soalan.